Pengurusi barisan jawatan kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam surau yang insya-Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Tadi saya mai tadi tuan-tuan di Perda tadi, lalu dekat masjid daerah SPT, ingat nak singgah sebab hari ni dia buat subuh seramai Jumaat. Tapi alhamdulillah kita di sini pun subuh seramai yang duk ada. Seramai yang duk ada. Tapi tak apa. Yang mana kita dirikan sembahyang subuh berjemaah di situ, insya-Allah kita akan perolehi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, innal malaikata tusalluna ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya malaikat dia akan mendoakan kepada kita, yang mana tadi kita solat subuh, kita duduk pula dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, dalam surau. Dia sebenarnya di sini je kita membahagikan masjid dan surau. Kalau di tempat lain, di negara-negara lain, masjid tempat sujud. Maksud masjid itu adalah tempat sujud. Walaupun kecil, kalau dia boleh dirikan solat Jumaat dan sebagainya, dikira sebagai masjid. Kita mungkin di sini ada surau dan ada masjid. Dulu masa PKP, betul tak? Masa PKP, apabila pihak berkuasa memberikan kebenaran untuk kita melakukan solat Jumaat di surau, betul tak? Di situ kita boleh untuk solat sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab pihak berkuasa telah memberikan kebenaran untuk kita melakukan solat Jumaat. Tapi bila dah ditarik balik, maka tak boleh dah buat solat sunat tahiyatul masjid. Okey, tak apa, itu sebagai satu hukum lah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tadi, innal malaikata tusalli ala ahadikum. Malaikat dia mendoakan kepada setiap kamu yang tadi dah kita solat sunat, solat subuh berjemaah, kemudian kita duduk pula dekat masjid ataupun surau, kan? Kita duduk saja-saja pun ataupun kita beriktikaf, maka ada malaikat yang akan mendoakan kita. Malaikat doa apa dia? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Maknanya orang yang duduk di dalam masjid, dalam surau ni, malaikat sentiasa mendoakan kepada dia, ya Allah berkatilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Sebab itu kata Ibn Battal, salah seorang daripada ulama mazhab Syafi'iyah lah, dia kata kalau kita nakkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena lazimkan duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan ada tak ada gelap tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah berjaya bangun datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita, masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, iaitu nikmat kehidupan. Kita dapat berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, kita ni tadi saya baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab tak ada dah, Rajab dah lepas dah. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Walaupun hadis ini dhaif, tentang doa ni hadis dia dhaif, tapi dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Nawawi kata hadis dhaif boleh diamalkan dalam perkara-perkara fadail amal. Buku tadi saya nampak ada buku fadail amal, hanya boleh kita amalkan dalam bab perkara-perkara fadail amal. Itu menambahkan amalan kita dengan syarat hadis tersebut tidaklah terlampau lemah hingga membawa kepada hadis yang maudhu'. Faham? Hadis maudhu' ni hadis palsu. Itu kita boleh amal, insya-Allah tak ada apa-apa masalah pun. Dalam mazhab kita, Imam Nawawi memberi komentar
tentang perkara sedemikian. So kita boleh amalkanlah. Dan kalau kita tengok doa tadi tidak pun salah, dan doa tadi walaupun dhaif tetapi maksudnya sahih. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita pada bulan Rejab, pada bulan Syaban dan pada bulan Ramadan, itu sahaja. Dan ada hadis sahih yang mengatakan tentang bulan Syaban, banyaknya Nabi SAW berpuasa pada bulan Syaban. Sebab apa? Nabi SAW suka waktu dibentangkan akan amalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia berpuasa. Kan? Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi kita boleh amalkan hadis dhaif selagi mana dia tidak bercanggah ataupun kepada tahap yang palsu ataupun maudhu'. Boleh faham? Nah, ini penjelasan ni boleh kita nak amalkan. Kecuali janganlah hadis yang dhaif itu dia dah sampai kepada hadis palsu, hadis yang direka-reka, itu tak boleh lah. Hadis yang kadang-kadang pelik bunyi dia, tak boleh. Hadis satu lagi hadis palsu ni, kata Imam Nawawi, hadis dhaif ini kata Imam Nawawi tidak boleh kita bawa dalam bab hukum hakam, tidak boleh kita bawa dalam bab jual beli, dalam bab perkahwinan, dalam bab apa lagi, dalam bab akidah, tak boleh. Tapi kalau kita nak terangkan, kita kena terangkan kedhaifan hadis tersebut. Boleh saja kita nak amalkan hadis dhaif, tak ada masalah, menurut pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, sajalah saya nak bagi semangat ni pagi-pagi ni. Sebab kita ni bilalah imam baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, aku dah masuk bulan Rejab, nak masuk pada bulan Sya'ban, nak dekat dah bulan Ramadan. Betul tak tuan-tuan? Dan perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dah nak masuk dah bulan Ramadan. Berapa ramai orang yang tahun lepas tak dan nak masuk bulan Ramadan. Kita ni pun tak tahu lagi adakah kita boleh masuk bulan Ramadan tahun ni. Ni nak dekat ni berapa hari, 29 28 hari ni, adakah kita dan sampai untuk masuk bulan Ramadan. Esok nak masuk bulan Ramadan kita meninggal dunia, boleh tak tuan-tuan jadi benda ni? Boleh, tak ada masalah. Boleh, itu hanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berkatilah aku pada bulan Syaban, ya Allah aku nak masuk bulan Ramadan. Jadi kita peringat benda ni, barulah kita tambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tak ada masalah pun dalam bab ni. Boleh saja kita berdoa, asalkan maksud doa itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah macam kita doalah, ya Allah luluskanlah anakku dalam peperiksaan SPM, ya Allah, kan, macam itulah kan. Adakah doa tu maksud daripada Al-Quran dan hadis? Tak ada. Doa tu daripada kita, betul tak? Ya Allah luluskanlah anakku dalam peperiksaan SPM, dalam peperiksaan semester akhir tahun di universitinya. Ya Allah aku mohon dapat menikah seorang lagi, ya Allah, kan kita minta. Ada tak hadis tersebut ataupun doa tersebut maksud dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Boleh faham ni? Faham? Alhamdulillah. Kalau tak faham pun lantak bilah. Tu cerita dia. Tu saya nak terangkan bagi jelas benda ni. Kita ni biarlah kita beramal, kita faham. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak masuk bulan Ramadan ni sepatutnya kita kena tambahkan amalan-amalan kita ni. Kalau kita buat solat sunat ba'diyah dan qabliyah sedikit, kita tambahkan lagi. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat sunat ba'diyah dan qabliyah ni ada 12 rakaat saja. 12 rakaatin disebut dalam hadis yang sahih, 12 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Tadi kita buat 2 rakaat sebelum subuh. So siapa yang tak buat 2 rakaat sebelum subuh tadi, sayang buat sebelum tadi, yang tak buat 2 rakaat sebelum subuh, sayang tuan-tuan. Kalau dia dah terlewat, boleh tak dia qada selepas subuh? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Buat, jangan kita tinggalkan. Tadi kalau dah terlewat, mai datang masbuk, buat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab Nabi SAW kata apa? Rakaatani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. So kalau kita nak dunia, jangan tinggalkan benda ni. Kita nak dunia tak? Tak ustaz, saya nak akhirat. Nak akhirat pun kita kena buat, nak dunia pun kita kena buat. Sebab itulah kadang-kadang orang yang makin subuh,
dia buat solat tahajud, kemudian dia buat solat sunat fajar, kemudian apa lagi, dia buat solat sunat subuh berjemaah, dia dikira sebagai orang yang beruntung dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan rezeki dia. Tuan-tuan, no? Sebab Nabi SAW dah bersabda, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ni kita nak dunia, solat subuh tak mau. Nak dunia, solat 2 rakaat sebelum subuh, kita tak mau. Ni kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Memang ada orang yang tak semayang pun kaya. Orang yang rambut kuning pun kaya. Dia masuk traders lah, dia jadi influencer lah, TikTok bagi kat dia duit banyak lah, betul tak? Oh, dia kaya, dia tunjuk kat orang sana, dia mohon sana, dia scam sana, scam sini. Tapi dunia dia dapat, akhirat dia dapat tak? Tak dapat. Tu yang Nabi SAW kata, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhirat pun kita akan dapat. Kalau yang tak solat subuh tu mungkin dia dapat dunia, isi dia tak dapat. Dia dapat dunia saja, isi dia tak dapat. Kita dapat dunia dan seisinya, terus bawa kepada hari akhirat. Faham tak ni tuan-tuan? Jadi insya-Allah, kalau tuan-tuan main subuh tu, ada anak, gerak anak subuh-subuh. Waktu kecil-kecil lagi gerak datang subuh. Esok akan menjadi kebiasaan kepada mereka untuk datang solat subuh berjemaah, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, dengan kekuatan inilah yang mereka buat sekarang ni, subuh Serabai Jumaat. Sebab itulah kekuatan umat Islam kita pada hari ini, insya-Allah. Jangan kita tinggalkan salat subuh, tuan-tuan, supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berkati rezeki kita, supaya kita mendapat kebaikan di dunia ini dan juga di hari akhirat. Kata Nabi SAW, apa dia? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, kayyis apa dia? Bukan kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Al-kayyis maksud dia orang yang bijaksana. Siapa dia orang yang bijaksana? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang beramal untuk hari akhirat dia. Itu orang yang bijaksana, beramal hari ni untuk hari akhirat. Kita tahu dunia ni sementara. Sampai orang buat lagu, dunia sementara, akhirat selamanya, kan? Tuan-tuan, nasyid, dunia sementara, akhirat selamanya. Cantik sementara, akhirat selamanya. Kaya sementara, akhirat selamanya. Ini yang bagi orang yang bijaksana, disebut dalam hadis Nabi SAW. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah orang yang mencita-citakan dunia, yang tergoda dengan dunia, yang mengharapkan dunia dan bercita-cita nakkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rahmat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pun tak tahu. Rahmat mana? Rahmat Eka Matra ke? Rahmat Mega ke? Tak tahu. Rahmat yang mana satu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Kenal tak rahmat Eka Matra? Kenal? Dalam perjalanan ini, itu rahmat Eka Matra. Kalau rahmat Mega, apa dia? Saya pun lupa lagu dia, tuan-tuan. Di dalam jaga ku nanti-nanti. Tu rahmat Mega. Tapi kita nak rahmat apa? Rahmat Eka Matra. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rahmat Mega ataupun rahmat Eka Matra. Kita nakkan rahmat, tapi depa tu pun alhamdulillah, rahmat Eka Matra pun dah buat lagu-lagu nasyid, dah buat lagu-lagu ketuhanan, dah lama dah tak menyanyi, kan? Depa dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mana mereka duduk dalam keadaan yang tak menentu, akhirnya telah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Depa terus berhijrah, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ni, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi itulah persiapan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bijaksana. Sebab kita orang yang bijaksana ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita datang ke sini untuk apa? Untuk kita faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah lagi kita nak masuk pada bulan Ramadan ni. Okey, kita kembali balik tadi tentang solat sunat ba'diyah dan qabliyah. Okey, tadi 2 rakaat sebelum subuh, dah 2 dah. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dah berapa dah? Dah 6.
Kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Dah ada berapa dah? 8. Asar tak ada. Ini solat sunat yang dituntut. Faham ni? Solat sunat yang dituntut. Asar tak ada. Kemudian sebelum maghrib tak ada, selepas maghrib ada, sebelum isyak tak ada, selepas isyak ada. Semuanya jadi 12 rakaat. Tapi salah tak kalau kita nak buat sebelum maghrib ataupun sebelum asar? Salah tak? Tak salah. Sebab dia kata solat tersebut tidak dituntut. Yang dituntut adalah sebelum selepas maghrib dan selepas isyak. Kalau kita nak buat sebagai contoh, tak ada masalah, kita buatlah. Jangan pula kalau orang tu buat, oh tak boleh ni. Nabi SAW kata tak boleh buat. Tuan-tuan kena faham, benda tu dituntut dan tidak dituntut. Kalau dia buat, dia nak menambahkan amalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa. Kita jangan jadi hulu sangat tuan-tuan, ataupun kita jangan jadilah orang kata apa, terlampau ekstrim, ataupun kita menyebabkan kita jadi perbalahan di dalam masyarakat kita. Boleh faham tak? Kita buat relax-relax je, tak apalah depa nak buat, biar pilah. Mungkin depa ada pendapat mereka, mungkin depa ada ada penjelasan daripada guru-guru mereka, tak apa. Terpulang kepada mereka untuk melakukannya. Tapi kita berpegang pada 12 rakaat. Tetapi ada tak hadis Nabi SAW yang mengatakan man salla arbi'an ba'dal isya la yafsilu bainahunna bitaslim ya'dulunna bimithlihinna min lailatul qadr. Hadis sahih tuan-tuan. Wasahhahu al-Albani. Dan ditashihkan oleh Imam Albani. Itu nak kata macam mana? Hadis sahih, man salla arbi'an, sesiapa yang solat 4 rakaat ba'dal isya, selepas solat isya. 4 rakaat. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata 12 saja. Kan? Selepas isya 2 rakaat. Tapi disebut pula dalam satu hadis yang lain, hadis yang sahih, mengatakan 4 rakaat selepas isya. Dan tidak diselangi dengan 2 salam, hanya buat 1 salam. 4 rakaat terus buat 1 salam. Adlunna bimithlihinna min lailatul qadr. Sama pahala dia, seperti mana dia mendapat malam Lailatul Qadar. Tunggu lagi apa tuan-tuan? Tunggu apa lagi? Kita kena buatlah ni. Kita nak masuk pada bulan Ramadan. Sebab apa? Bila Ramadan pun kita nak kena solat tarawih, betul tak? Jadi pada ni lah, pada bulan Syaban ni, bila imam duk baca doa, minta berkatilah kita pada bulan Syaban. Bulan Syaban ni lah kita pulun. Untuk apa? Untuk kita tambahkan amalan kita 4 rakaat. Buat tuan-tuan. Selepas isyak 4 rakaat, insya-Allah dia akan menjadi apa? Menjadi amalan kepada kita. Sehinggalah kita keluar pada bulan Ramadan, kita dapat lakukan. Saya cerita ni tuan-tuan, saya cerita ni tentang bab benda-benda yang kita boleh amalkan. Sebab kita nak jadi orang yang apa? Kita nak jadi orang yang bijaksana. Kita nak jadi orang yang bijaksana tuan-tuan, supaya kita dapat hari akhirat kita, insya-Allah. 2 rakaat, 4 rakaat selepas isyak. Walaupun Nabi SAW sebut 12 rakaat, hanya 2 rakaat saja selepas solat isyak, tapi kita nak tambahkan amalan kita. Ada lagi hadis sahih yang mengatakan 4 rakaat, maka kita buatlah 4 rakaat selepas isyak. Pahalanya seperti mana kita mendapat malam Lailatul Qadar, yang kita tahu malam Lailatul Qadar ini hanya pada bulan Ramadan setahun sekali je. Jadi rebutlah peluang ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Kita tahu kita nak dekat masuk bulan Ramadan, yang mana kita tahu bulan Ramadan ini, idza jaa Ramadan, disebut apabila datangnya bulan Ramadan, maka kaki-kaki syaitan akan dirantai. Kaki-kaki syaitan akan dirantai. Kata ulama, adakah dirantai secara hakiki ataupun secara majazi? Tapi pendapat ulama mengatakan, ittifaq ulama mengatakan kaki-kaki syaitan ini dirantai secara hakiki, bukan secara majazi. Majazi ni secara simbolik saja, tak secara hakiki. Tapi ustaz, bulan Ramadan masih lagi orang tak puasa. Bulan Ramadan masih lagi orang buat maksiat. Macam mana dikatakan kaki-kaki syaitan dirantai? Itu kita nak faham mudah je.
Yang dirantai adalah syaitan yang general saja. Syaitan yang kecil-kecil ni tidak ada rantai. Sebab itu kalau orang yang berpuasa imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh muhasabah diri dia, maka mereka ini tidak akan dikalahkan oleh syaitan yang biasa-biasa perebet-perebetnya. Sebab apa? Syaitan yang general ni telah dirantai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila depa akan balik? Bila depa akan balik? Bila pagi raya kita makan ketupat tu, waktu tu dia balik. Makan ketupat tu, waktu tu dia balik. Kalau kata dia balik dalam keadaan gemuk gedempoi, puasa kita jadi lagu mana? Puasa kita tak jadi apa? Tapi kalau dia main macam orang isap gam, macam orang isap syabu kan, main tak larat, maknanya puasa kita berjaya. Kan? Tuan-tuan, itu dia tuan-tuan. Sebab apa? Ada orang puasa tapi nafsu serakah dia hebat daripada orang yang apa? Daripada orang yang tak puasa. Itu kita takut tuan-tuan. Sebab itu anak-anak kita, Nabi SAW suruh apa? Muru auladakum bis salah bis sab'in wadribuhum bi ashrin. Dia kata kan, hendaklah kamu suruh anak-anak kamu bersembahyang, bersolat ketika mana umur 7 tahun. 10 tahun pukul. 10 tahun kita rotan dia pukul pun kena tengok jugalah dengan cara mengajar, bukan pukul hentam teruk-teruk. Pukul rotan dia dengan cara mengajar. Betul tak? Nabi SAW kata suruh anak-anak kita solat umur 7 tahun. Rotan waktu 10 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada tak Nabi SAW suruh ajar anak-anak kamu berpuasa? Ada tak? Tak ada. Dalam hadis Nabi SAW suruh anak-anak kita berpuasa, paksa anak-anak kita berpuasa. Tak. Sebab kalaulah orang itu dia ajar tentang solat, maka secara tak langsung dia akan berpuasa. Tapi kalau kita suruh anak kita puasa, anak kita tak larat berpuasa pun kita paksa juga untuk dia berpuasa. Itu yang kebanyakan orang berpuasa tapi tak solat. Boleh faham ni? Orang banyak berpuasa, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak solat. Illal atas wal ju' disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin, berapa ramai orang yang berpuasa tapi puasanya illal atas wal ju', hanya berpuasa dalam keadaan lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa. Sebab kita tak faham konsep yang sebenarnya. Pertama, suruh anak solat dahulu, barulah dia akan datang berpuasa. Kalau kita suruh anak berpuasa walaupun dia tak larat, dia tidak solat, maka jadilah seperti sekarang ni, orang yang berpuasa ramai tapi tak solat. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Kita kena faham konsep hadis Nabi SAW. Jadi mudah-mudahanlah dengan apa yang kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila masuknya bulan Ramadan, maka kaki-kaki syaitan akan dirantai. Kaki-kaki syaitan yang akan dirantai adalah syaitan yang general. Takat perebet, takat constable ni tak ada apalah. Bagi orang-orang yang beriman ni, dia jentik lagu tu boleh terbang melayang lah. No? Tapi kalau orang-orang yang lemah iman dia, yang jenis tak semayang, tak apa semua, takat dia bisik sikit je, kita akan terikut. Ini maksud hadis Nabi SAW. Dan disebut wa ya baghiyal khair. Ni dalam hadis sahih ni, hadis sahih. Wa ya baghiyal khair, wahai pencari-pencari kebaikan, aqbil, terimalah daripada aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah daripada aku. Hadis ni hadis kursi tuan-tuan. Wa ya baghiyal khair aqbil, wahai pencinta-pencinta kebaikan, terimalah hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada bulan Ramadan ni. Bulan yang mana itqun minan nar, dilepaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya baghiyash syarr, ini akan ada suatu suara tapi kita tak dengarlah suara tu. Kalau kita dengar pakat lari lintang pungkang tuan-tuan, suara tu kita tak dengar. Tapi disebut walillah, akan ada satu suara yang menyebut wa ya baghiyal khair aqbil, terimalah. Wa ya baghiyash syarr aqsid, wahai pencari-pencari kemaksiatan yang dah selalu duk buat maksiat dan selalu buat benda jahat, aqsid.
berhentilah daripada melakukan kejahatan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap malam bulan Ramadan dah ada dah senarai nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan orang itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika kulla lailah, dan perkara ini berlaku pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Ini hadis tuan-tuan, hadis sahih. Dan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan akan ada orang yang disenaraikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. So inilah bulan yang kita tunggu-tunggu tuan-tuan. Kalaulah kita diambil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambillah. Kita tolonglah tuan-tuan bulan Ramadan yang mulia ni tuan-tuan. Kita datang, jangan kita jadi seperti mana tuan-tuan, jadi awal Ramadan tu ramai kan, kemudian dah masuk kepada minggu kedua tu jadi sedikit kan, minggu ketiga jarang. Tu kita jangan jadi macam Piramli kata, ramai sedikit, jarang. Yang kelima, kadang-kadang. Ni yang selalu berlaku pada bulan Ramadan. Sepatutnya 10 malam terakhir tu, siapa yang pernah duduk di luar negara kan, duduk di negara Arab, tak tahulah negara orang putih macam mana, di Jerman lagu mana, Jerman sebab negara bukan Islam, tapi kalau duduk di negara Arab 10 malam terakhir ni, Allah, macam pesta, bukan pesta juada, bukan pesta membeli belah, pesta ibadah tuan-tuan. Itu yang ada di negara luar tu yang tak ada di sini. Mungkin kita tak katalah tuan-tuan, mungkin 10 bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan ataupun 10 terakhir Ramadan tu kita kerja kan. Yang mana tak pencen tu memang kerja. Kalau yang pencen tu tak boleh datang juga, tak kata apalah, tak boleh nak kata apa, tapi kita kerja. Mungkin kita tak boleh nak bangun sebab kita tak larat esok nak kerja dan sebagainya, tapi ada cara. Nabi SAW bagi tahu kita ada cara untuk kita dapatkan kelebihan Ramadan ni, kelebihan Lailatul Qadar yang disebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Cara dia macam mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Man ata salatal isya fi jama'atin, sesiapa yang datang solat isyak berjemaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka dia akan mendapat pahala beribadah seperti mana dia membangunkan separuh malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata salatas subhi fi jama'atin faka'annama qama laila kullah, sesiapa yang datang solat subuh berjemaah seumpama dia telah apa? Dia telah mendirikan sepenuh malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semalam kita solat isyak berjemaah dah. Solat isyak berjemaah tak? Lah ni kita bangkit solat subuh berjemaah tak? Alhamdulillah, kita dah dapat dah seperti mana pahala kita bangun berjemaah ataupun kita bangun, kita mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuh malam, walaupun kita lena tak buat apa pun. Solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, dah dapat dah pahala. Itulah orang cerdik. Kan? Jangan kita 20 bulan tak dapat apa. Itu sebabnya kita kena ada ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan kita tadah kitab. Tu saya bawa kitab tuan-tuan. Walaupun saya tak tengok kitab, saya bawa kitab sebagai nak ambil berkat dia. Kan? Al-ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh, dan fiqh itu dengan kita faham. Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan dia kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan fahamkan dia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Settle masalah. Ilmu dengan kita mengaji, fiqh dengan kita faham. Maksud fiqh itu faham. Wa may yuridillahu bi khaira, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kefahaman kepada dia, nak jadi dia orang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan fahamkan dia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak akan berbalah antara satu sama lain. Walaupun dia ada pendapat dia daripada para asatizah dia, para ustaz dia. Orang lain pun ada pendapat daripada para asatizah. Maka mereka bersama-sama bersatu padu, sebab apa? Masing-masing ada pendapat masing-masing. Habis masalah. Sebab masing-masing ada kefahaman
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam Hasyiah Imam Al-Bajuri, dia kata idza batuliya bi syai'in falyuqallid man ajazah. Apabila kamu diuji dengan sesuatu perkara yang payah, maka kamu boleh bertaklid dengan apa? Pendapat yang lain daripada mazhab Syafi'i, yang mana pendapat itu pendapat yang terkuat daripada mazhab yang lain apabila kita menghadapi satu kesulitan dan kepayahan. Ini disebut dalam kitab Al-Hasyiah. So kalau kita faham benda-benda macam ni tak ada masalah. Contohlah tuan-tuan, contoh solat ketika sakit ataupun solat ketika waktu dalam jam. Solat dalam jam tuan-tuan. Itu saya sajalah nak bagi tuan-tuan buka minda sikit. Solat ketika dalam jam. Kita contohlah kita balik kerja naik kereta, kita tahu dah selalu kita akan lewat sampai ke rumah pukul 8. Kalau kita keluar pukul 5.30, kita balik kerja tu pukul 8 kita akan sampai rumah. So kita ambil wuduk siap-siap di tempat pejabat kita. Boleh tak kita solat dalam kenderaan? Boleh, tak ada masalah. Tidak? Boleh tak kita solat dalam kenderaan? Boleh. Tapi kalau kata kita tak ambil wuduk, boleh tak kita solat dalam keadaan jam tu? Boleh. Tapi kita hanya solat hormat waktu. Ini pendapat Imam Syafi'i, solat hormat waktu, dan selepas kita balik kita kena qada. So masing-masing ada pendapat masing-masing. Kalau kita tak mau qada solat tersebut, maka kita ambillah wuduk untuk kita solat dalam kenderaan. Settle masalah. Macam tu juga dengan qada solat, dia ada masalah ataupun qada solat ni dia ada khilaf ulama. Ada tuan-tuan tengok dalam TikTok, dia kata apa? Dia kata kalau kita tak qada solat-solat kita yang dahulu, maka haram untuk kita melakukan solat-solat sunat. Ni nanti solat tarawih tak boleh. Tak boleh sebab haram bagi kita melakukan solat-solat sunat. Ada tak pendapat yang seterusnya? Ada pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, kita boleh melakukan solat sunat dengan syarat apa? Dengan syarat kita boleh apa? Kita buat juga solat qada dan kita buat juga solat sunat. Kalau nak senang, dalam solat tarawih tu kita qada. Walaupun imam dia berniat untuk solat sunat, kita berniat untuk solat qada. Boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Tetapi dalam mazhab yang lain, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh kerana berlainan niat. Tak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal kata tak boleh, tapi Imam Syafi'i mengatakan boleh. Buat je lah. Dan ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibn Hazm. Pendapat Ibn Hazm dia kata apa? Kalau let's bygone be bygone. Tapi dia tak cakap orang putih lah, saya yang cakap orang putih. Let's bygone be bygone. Bukan bygone reset tu. Maksud dia apa? Let's bygone be bygone. Benda yang sudah, sudahlah. Jangan dikenang lagi. Kata Ibn Hazm. Benda yang lepas jangan dikenang lagi. Kita dah bertaubat, maka yang tu Allah Subhanahu Wa Taala dah settle lah. Tak payah dah kita nak qada. Sebab apa kata? Inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini bagi orang yang beriman, dia ada waktu-waktu dia. Jadi dah keluar daripada waktunya, habis ya. Tak perlu kita solat qada. Kita dah bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Kita terus moving forward, terus ke hadapan untuk apa? Untuk kita lakukan solat tersebut. Itu kata Ibn Hazm. Tapi pendapat yang mana saya pegang? Saya pegang warrajih indi. Ini konsep belajar ni. Kalau tuan-tuan belajar di negara Arab, tuan-tuan dia kata warrajih indi. Dan yang rajih yang saya pakai, pendapat yang saya pakai adalah pendapat yang kedua, bukan ketiga. Ketiga tak boleh. Dalam bab fiqh ni dia bukan cari yang mudah. Kedua. Sebab apa? Dia ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama au nasiya falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang tertidur ataupun dia terlupa, maka dia kena solat ketika mana dia ingat balik. Dia tidur, dia terlupa, solat balik apabila terjaga, dia kena qada balik apabila terjaga, dan dia apa? Dan dia solat balik apabila dia ingat mana yang dia tertinggal. Itu dia ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sedemikian. Dalam keadaan tertidur dan terlupa pun kita kena qada, apatah lagi kita tinggal dengan sengaja. Semuanya kalau kita tertidur dan kita terlupa, tidak berdosa. Kalau kita tinggal dengan sengaja,
maka hukumnya berdosa dan kita kena solat juga, qada juga. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata tak perlulah, let's bygone be bygone. Saya pegang pada pendapat yang kedua. Kalau kita konsep mengaji di negara Arab ni, kita belajar dengan tok guru tu, kita tengok apa yang dia kata, warrajih indi, dan yang saya pegang, maknanya itulah pendapat dia. Faham ni? Begitu juga Ibn Hazm ni, kadang-kadang dia punya pendapat gharib sikit dengan orang lain. Antaranya melihat wanita untuk menikah. Kalau mazhab Syafi'i boleh tengok muka dengan tapak tangan. Kalau mazhab Hanafi boleh tengok tengkok, kaki, betis semua boleh tengok. Kalau Ibn Hazm boleh tengok semua. Dia pelik daripada orang lain. Sebab apa yang berlaku macam tu? Sebab masa zaman dia dulu payah nak tengok perempuan, semua berniqab, kan? Berniqab payah nak tengok perempuan. Satu hari dia pergi mengintai isteri yang bakal dia nikahi, dia mengintai, nampak semua. Dia mengintai sebab dia nak tengok, nampak dia buka baju apa semua, nampak. Dia tanya kat tok guru dia, macam mana pendapat kamu? Aku ni nak menikahi seorang perempuan, so aku pergi mengintai, nampak semua. Boleh tak? Boleh aku buat macam tu? Tok guru dia kata boleh. Sebab itu dah dia mengeluarkan fatwa mengatakan boleh melihat perempuan dalam keadaan semua badan. Tapi pendapat tu pelik lagi lah. Kalau orang yang tak mengaji, dia kata apa ustaz ni pelik kan. Tapi itulah pendapat Ibn Hazm. Boleh faham tak? Tapi benda tu tak payah amalkan lah, kan? Zaman lah ni boleh tengok selfie pun boleh hantar, kan? Muka yang ada jerawat pun boleh tak ada jerawat, betul tak? Muka ada jerawat boleh tak ada jerawat. Itu semua penipuan. Kena pergi tengok betul-betul. Nak menikah lah ni, kena tengok, tak boleh gambar dah, kena tengok depan-depan. Kalau gambar tu dia muka yang Allah flawless dia, tuan-tuan. Muka licin, tengok-tengok tu dia jerawat batu seketui, cancel. Boleh faham lah? Itu dia cerita dia. Saya banyak cerita bab hukum fiqah, tuan-tuan, supaya kita faham berkaitan dengan fiqah ni. Itu yang disebutkan tafakuh fiqah ni, kita faham. Sebab bidang saya fiqah, syariah, usul fiqh. Bukan tak ada bidang hadis pun, saya mendalami juga bidang hadis. Tahu juga sebut sedikit hadis dhaif, syarat-syarat hadis sahih dan sebagainya. Jadi kita kena sesuaikan dengan fiqah, dengan usul fiqh, supaya lebih kita faham lagi. Boleh faham lah, insyaAllah. Okey, orang kata nak tarawih ni, orang berselawat, bid'ah, tuan-tuan. Bid'ah, betul tuan-tuan, memang bid'ah. Daripada segi bahasa, bid'ah. Apa maksud bid'ah daripada segi bahasa? Bid'ah daripada segi bahasa adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah, okey. Habis yang kita buat tu bid'ah lah. Ya, bid'ah. Tetapi daripada segi istilah, bid'ah ini adalah sesuatu benda baharu yang dilakukan oleh sesuatu puak untuk menambahkan amalan mereka, untuk melebih-lebihkan amalan mereka dalam beribadah. Melebih-lebihkan amalan mereka dalam beribadah. Salah tak salah? Ini persoalan dia. Kalau orang mengaji usul fiqh, ini bidang saya, usul fiqh. Tapi saya tak mau bertelagah dengan orang yang berpahaman dalam bahagian hadis dan sebagainya. Cuma saya nak menerangkan salah ataupun tak salah. Okey, kalau kita tengok dalam fiqh, tidak disalahkan. Sebab apa? Selagi mana perkara itu tidak keluar daripada syariat. Tidak keluar daripada syariat. Contoh, dia berselawat di antara solat tarawih. Okey, berselawat. Salah tak selawat tu? Selawat salah tak? Selawat tak salah. Ada tak hadis-hadis yang umum? Hadis-hadis yang berbentuk umum yang mengatakan boleh kita berselawat. Ada tak? Ada. Dalam hadis, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaiha biha asyra. Sesiapa yang berselawat kepada aku satu selawat, Allah Subhanahu taala akan berselawat kepada dia 10 selawat. Betul tak? Tak salah, selawatlah di mana-mana, asalkan jangan selawat dalam tandai sudahlah. Ada Tok Imam, Tok Bilal selawat sallallahu wasallam alaihi, kita duduk dalam tandai sakit perut sallallahu wasallam alaihi, tak boleh lah, tak kena pada tempatnya. Selawatlah kita di mana sahaja kita nak berselawat, sebab ada dalil yang umum yang mengatakan perintah berselawat tersebut. Faham?
okey, selawat lah, tak ada masalah. Jadi kalau kata kita tak mau selawat, kita jangan selawat. Habis cerita, tutup kes. Sebab kita berpegang pada pendapat yang kita fahami. Boleh faham tak? InsyaAllah tuan-tuan, itu dia masalah kalau dalam usul fiqh. Selagi mana ada dalil-dalil sahih, yang selagi mana ada dalil-dalil yang umum yang boleh kita amalkan, maka kita amalkan. Boleh faham tak? Tak ada masalah. Macam juga kalau kita bukukan Al-Quran. Bukukan Al-Quran ada tak zaman Nabi SAW? Tak ada zaman Nabi SAW. Tapi pasal apa kita bukukan Al-Quran? Atas cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab apa? Berlaku satu peperangan Yamamah atau peperangan di mana ramai orang yang menghafaz Al-Quran meninggal dunia, syahid dalam peperangan. Jadi Sayyidina Umar ni dia rasa macam takutlah Al-Quran ini akan habis di dada-dada umat Islam. Lalu dia mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar tak mau terima pada mulanya, sebab dia kata tak bolehlah, sebab zaman Nabi SAW, Nabi SAW tak bukukan Al-Quran. Tapi oleh kerana ada maslahah, ada kebaikan, maka Sayyidina Abu Bakar menerima pendapat tersebut dan dibukukan Al-Quran sehingga sekarang yang kita gunakan. Adakah ini satu benda yang salah? Memang benda yang salah sebab Nabi SAW tak buat, tetapi dia ada maslahah tak? Dia ada kebaikan tak? Dia ada kebaikan sehingga sekarang kita boleh menggunakan Al-Quran yang ada sekarang untuk baca Al-Quran. Itu kita kena tengok dalam pelbagai sudut. Walaupun ilmu tajwid kita belajar tajwid, hukum dia macam mana? Ada tak zaman Nabi SAW? Tak ada. Nun mati bertemu waw, nun mati bertemu lam, nun mati bertemu ra, tak ada. Siapa yang buat? Ulama-ulama mutaakhir. Sebab apa dia buat? Sebab nak memudahkan kita membaca Al-Quran. Sebab bila orang-orang yang ajam, kita ni orang ajam, bukan bagi ajam. Orang ajam ni maknanya orang bukan Arab, bukan orang bagi ajam, bagi luar, bagi ajam, bagi Jerman tak. Orang ajam adalah orang yang selain daripada bangsa Arab. Jadi bila mereka masuk dalam agama Islam, ramai yang tak boleh nak baca Al-Quran. Jadi ulama-ulama ni dia buat satu hukum berkaitan dengan makharijul huruf, tempat keluar huruf. Bagaimana huruf nak keluar, nak bagi jadi elok. Sebab itulah ada bacaan qiraat. Warash dia baca apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salat innama yu'minu, dia tak baca yu'minu. Warash an-Nafi'. Tapi adakah dia dapat daripada Nabi SAW? Memang dia ada riwayat sehingga kepada Nabi SAW. Sebab apa? Nabi SAW ajar kepada mereka, sebab pada masa itu banyak orang ajam, orang-orang yang daripada luar Arab dah masuk Islam. Kadang-kadang telur mereka nak cakap tu payah. Jadi dia ajar cara yang sedemikian. Jadi tak salah tuan-tuan. Dulu ingat tak dulu, kalau tahun 90-an 80-an, waktu tu Mak Tafiz tak banyak. Kami mula-mula mengaji di Mak Tafiz tahun 1995-96. Dibuka Mak Tafiz Negeri Pulau Pinang. Belajar qiraat tuan-tuan. Sebelum tu mana ada kita mengaji qiraat. Katakan ulama ustaz tu balik daripada Mesir, kan? Dia baca, tiba-tiba dia tak baca bismillah, kan? Kita pun ataupun dia berhenti pada ghairil maghdubi alaihim. Macam tadi saya baca, saya berhenti pada ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh tak berhenti di situ, kan? Boleh, tak ada masalah. Ada pendapat qiraat yang mengatakan kita boleh berhenti di situ kalau kita tak cukup nafas. Kalau cukup nafas tak apa, kita sambung sampai waladdallin. Tuan-tuan, kalau kita mengaji dalam qiraat ni, contohnya perkataan Maliki Yaumiddin, Hafan Asim dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Yang sekarang ni kita menggunakan qiraat Hafan Asim, kita baca Maliki Yaumiddin. Tidak, ada ulama qiraat yang baca Maliki Yaumiddin. Antaranya Warash, Ibnu Amr, dia baca Maliki Yaumiddin. Kalaulah zaman waktu tu kita tak mengaji qiraat, tak didedahkan dalam Akademi Al-Quran. Akademi Al-Quran ni pun bagus. Dia buat supaya apa?
Orang tahu, orang awam tahu, oh ada bacaan yang macam ni. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin ada bacaan macam ni. Jadi kita sekarang ni dah faham, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok dalam bacaan Hamzah, ini salah satu daripada imam qiraat, dia baca apa? Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita dengar, ustaz ni baca apa ni? Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Contohlah ada orang Arab jadi imam. Kita tengok orang Arab, kita nak tolak dia jadi imam lah kan. Tiba-tiba dia baca ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim ke alaihim. Tang tu je ihdinas siratal. Dia tak baca dengan sirata, dia baca dengan zirata, dengan zaul awam. Tuan-tuan. Kita kata mampu dah depa ni bawa ajaran sesat dah. Tuan-tuan, itu kelebihan dia bila kita mengaji. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu bacaan dia. Tu pendedahan supaya apa? Supaya kita faham. Bila kita faham, kita tak bergaduh lah macam tadilah. Hampa nak selawat tak mau selawat, nak selawat minta apa tak mau selawat minta apa. Bila kita faham, tak bergaduh lah. Bila kita mengaji, kita bergaduh tak? Kita tak bergaduh. Sebab kita faham. Jadi saya kembali balik tadi, kita belajar tajwid untuk apa? Untuk memudahkan kita apa? Kita mengaji Al-Quran. Untuk memudahkan kita faham Al-Quran. Maka benda ilmu tajwid itu adalah satu benda bid'ah yang diada-adakan zaman mutaakhir untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Dia ada maslahah, dibolehkan kalau kita mengaji usul fiqh. Faham? No? Tu cerita dia tuan-tuan. Bersalaman selepas solat, memang Nabi SAW tak buat. Tapi kalau kita bersalaman, contohnya kita dapat berkenal antara satu sama lain. Kan ada hadis Nabi SAW yang mana bila bersalam akan gugurlah dosa-dosa kecil. So ada tak dalil-dalil yang umum? Ada dalil-dalil yang umum mengatakan yang sedemikian, kita boleh buat. Kalau rasa kita tak mau bersalaman, tak apa, tak jadi masalah. Boleh kita ke belakang untuk kita tak bersalaman dan kita buat solat sunat terus. Tak ada masalah. Jadi orang yang nak buat, kita janganlah larang. Itu kefahaman yang perlu kita faham. Boleh faham? No, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada kita ni nak masuk bulan Ramadan. Macam saya kata, kita boleh tambah ilmu kita. Tadi kita tak tahu solat sunat 4 rakaat kita gunakan dengan satu salam kan. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala seperti mana? Seperti mana dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Kemudian banyak lagi tuan-tuan amalan-amalan yang kita boleh amalkan. Antaranya doa. Ini kalau tuan-tuan boleh doa ni tuan-tuan, disebut dalam hadis yang sahih, kalau dia baca doa ni di permulaan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan apa? Tidak akan tolak permintaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tolak permintaan dia. Apa doa dia? Doa dia, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca doa ni. Kalau ada masalah, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan selesaikan. Kalau ada masalah anak kita akan dibereskan masalah dia. Kalau ada masalah kewangan, kita amalkan doa ni, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan segala urusan kewangan yang sulit. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis sahih kan? Boleh amalkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkanlah. Banyak lagi kalau saya nak kongsi di sini, memang tak cukup masa tuan. Semua didatangkan dengan hadiah-hadiah yang sahih. Saya cari hadiah-hadiah yang sahih berkaitan dengan perkara-perkara ini yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, berkati kita pada pagi ini. Saya pun tak mau memanjangkan kalam tuan-tuan, tengok waktu pun dah cerah. Mungkin ada orang nak pergi kerja dan sebagainya, dia tak boleh lama-lama. Sebab Tok Guru saya kata ceramah ni ataupun mengajar ni tak boleh lama-lama.
kalau lama-lama menyebabkan orang yang mendengar ni akan jadi gila. Macam mana gila dia kita pun tak tahulah. Gila dia kata gila apa? Gila tengok jam. Sat-sat tengok jam, sat-sat tengok jam, sat-sat tengok jam. Gila tengok jam. Bila ustaz ni nak habis tau, kan? Bila tengok muka ustaz ni pun dah meluat dah, kan? Satu lagi, saya tak mau jadi penceramah yang paling kejam. Penceramah yang paling kejam. Saya paling kejam tengok. Saya pun nak tengok juga pukul berapa nak habis, pukul berapa nak habis, kan? Mereka kata ustaz 5 minit lagi. Saya pun paling 5 minit lagi, tak lama lah 5 minit. Tidak. Tu insyaAllah, mudah-mudahan lah tuan-tuan, semoga kita santai-santai dan kita dapat ilmu untuk kita amalkan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang datang ni Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi tuan-tuan, supaya kita dapat melakukan amalan-amalan kebajikan kita apabila kita dijemput pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala redha berjumpa dengan kita dan kita redha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an khalidina fiha abada. Kita kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.